So ulang balik tuan-tuan, 5 jari kita ni isyarat kepada 5 jenis manusia. 5 ni isyarat 5 jenis status manusia atau status yang kita nak cari. Pertama, ini panggil muslimin. Muslim atau muslimin. Perempuan dipanggil muslimat. Yang kedua, lepas Islam, kita cuba cari tapak yang kedua. Cuba cari status yang kedua. Cari darjat yang kedua, yakni mukminin, beriman. Selepas Islam, wajib cari iman. Dengan apa cari iman? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iman itu datang dengan ilmu. Iman bertambah dengan ilmu. Wa yazidu bil ilmi, bertambah iman kamu dengan ilmu. Maknanya bila mengaji ditambah iman, tak mengaji kurang iman, tak mau mengaji lagi kurang iman. Setiap hari kita mengaji bertambah-tambah iman. Maka yang pertama, golongan yang pertama ialah golongan Islam. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, puas hatikah jadi orang Islam sedangkan tangga beriman masih belum capai? Puas hatikah jadi orang berislam tanpa tangga iman dapat dipegang lagi? Tak jejak pun, tak pijak pun tangga beriman, duk puas hati dah Islam? Tak. Sebab apa kita kata tak puas hati dengan golongan yang Islam? Kerana Allah panggil dalam Quran, Allah tak panggil ya ayyuhalladzina aslamu. Tak ada ayat yang panggil ya ayyuhalladzina aslamu. Tak ada. Tak ada ayat yang dipanggil oleh Allah. Mana golongan Islam Allah tak panggil. Tapi siapa yang Allah panggil tuan-tuan? Golongan beriman ini dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Golongan ini dilihat oleh Allah, golongan ini dipandang oleh Allah Ta'ala dengan panggilannya ialah golongan beriman. Kalau gitu tuan-tuan, tak cukup Islam. Dan jika rasa puas hati dengan Islam, tak cukup lagi. Kita nak jadi orang kedua pula tuan-tuan, yakni golongan beriman, mukminin dan mukminat. Maka nak cari orang beriman apa nak buat? Sila refer, sila rujuk balik apa dia rukun iman dan di mana kunci rukun iman agar kita masuk golongan yang beriman. Nak cari pintu pun, pintu yang dikunci, kena cari kunci nak buka pintu. Begitu apa? Pintu nak jadi orang beriman. Yakni apa dia? 6 rukun iman kena kaji balik. Beriman kepada Allah, ini bukan percaya, yakin. Iman ni mana bukan percaya, percaya yakin dengan Allah. Percaya dengan nabi-nabi, percaya dengan malaikat, yakin dengan malaikat-malaikat, yakin dengan Quran, yakin dengan akhirat. Kita dah beramal sebagai yakin dengan akhirat tuan-tuan. Kita yakin dengan akhirat. Yakni kita akan mati, kita akan disoal sesat di kubur, tunggu di kubur sampai hari kiamat. Kalau mati esok, tunggu di kubur. Kerana alam kubur, alam barzakh, alam ni dia panggil alam transit, alam sebentar, diam sat sebelum dibawa ke alam sebenar, alam mahsyar itu. Maka tuan-tuan Allah sekalian, kita nak naik ke tangga yang kedua. Tak cukup dengan Islam, kita nak usaha jadi orang yang beriman. Maka syur saya berkali-kali dalam kuliah sebelum ni, nak tahu apa dia cara nak jadi orang beriman, sila rujuk Al-Quran, cari ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ni kerja bulan puasa boleh buat. Tak ada kerja apa, duk sembang saja. Buka Quran, cari tang mana ayat beriman, tang mana dia, kaji. Oh, beriman ni apa dia? Apa kerja orang beriman? La tulhiku amwalukum wa auladukum an zikrillah, kata Allah contohnya dalam surah At-Tahrim. Wahai orang beriman, jangan kau buatkan kamu ni lalai daripada Allah dengan memperbanyakkan kamu ni harta benda dengan anak-anak. Contoh ayat. Ya, Allah larang pada orang beriman ni, dia tak lalai. Dia tak jadikan harta dia, tak jadikan anak pinak dia lalai daripada Allah. Contoh, cari mana ayat dia lagi, mana
Ayat beriman mana? Dan bila jumpa ayat beriman, tengok apa kerja dia. Selepas ya ayyuhalladzina amanu, selepas itu ada kerja yang kena buat untuk melayakkan kita jadi orang yang beriman. Cari. Dan saya sebut balik tuan-tuan, dalam Quran sebagai tadabbur kita, sebagai kajian kita untuk mengkaji Quran. Kita baca Quran ni tuan-tuan tak cukup dengan baca. Kerana Quran bukan hanya sebacaan. Quran turun bukan setakat baca. Quran turun kena faham. Supaya kena buat kerja, amal yang menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kena faham. Tuan-tuan, puan Muslim, saya tanya tuan, ada beza tak faham dengan tahu? Cakap bahasa Melayu. Ada beza tak faham dengan tahu? Ada beza tak? Agak-agak. Bahasa Melayu ni bahasa Melayu. Mengajak bahasa Malaysia. Ada perbezaan tak antara faham dengan tahu? Tuan-tuan, tak ada beza. Orang Melayu apa kata gitu? Pasti ada beza. Dan jauh beza antara faham dengan tahu. Sebab tu ilmu bukan terkena tahu, faham. Kena faham. Quran bukan takat baca, faham. Nak faham kena apa? Tak boleh faham seorang-seorang. Kena mengaji dengan orang yang faham, baru boleh faham. Senang tuan-tuan, senang. Sampai contohnya ni. Nak beza faham dengan tahu macam mana? Tuan-tuan, baik. Anak kita nak buka puasa saat ni, kita kata suka minum air teh-o, katalah. Kita pun bila mana kita nak buka puasa, habaq kat isteri, sehari nak minum teh-o, buat teh-o cawan. Isteri kita boleh, tak apa, sehari saya buat lah. Tiba-tiba bila isteri nak buat air teh-o, dia duk kalut dengan benda lain, nak buat susun cucuk lah, nak apa semua, nak kat puasa. Maka dia pun suruh anak dia, anak perempuan ke, kecil ke, besar ke, yang reti sikit, abang dia kat anak dia, hang tolong pergi buat air teh-o kat ayah hang sayang. Baik, anak ni tuan-tuan, anak perempuan dengan lelaki dia tahu tak buat teh-o? Dia tahu tak buat teh-o? Tahu tak tuan-tuan? Nak baju teh-o tahu tak? Tahu. Tapi nak faham ayah minum teramana manis ni bukan tahu. Kan? Ni bukan tahu ni, tahu semua. Buh teh, buh lonte, buh ayam, buh apa beri pekat, buh gula minum. Dah tahu. Tapi fahamkah anak ni ayah suka minum manis teramana? Isteri kita mungkin dia tahu sebab lama hidup dengan kita. Dia tahu baju teramana, gula 2 cancar saja, tak lebih. Pasal apa? Ayah minum manis-manis buah ya, kata. Anak kita pula dia tak tahu, dia tak faham ayah dia buh banyak mana, dia pun buh 6 cancar. Ayah dia minum kata apa? Ni apa punya manis nak kerak kaki aku kah? Maknanya jauh beza faham dengan tahu. Jom mengaji bagi faham, bukan takat tahu. Quran baca bukan takat baca, tapi tahu dan memahami akan maksud Allah Subhanahu wa taala. Jom cari. Maka jom faham apa maksud ya ayyuhalladzina amanu. Allah nak apa ni orang beriman, apa kerja dia? Cari. Dan saya ulang balik tuan-tuan, ada lebih 100 kali Allah ulang dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu. Pergi cari lagi. Tak ada kerja apa, nak kerja apa, tak ada apa, nak buat apa, makan tak lagi, lambat lagi, nak sembang saja. Baik buka Quran sahaja, cari satu ayat sudah. Cari tafsir. Cari satu ayat. Mana di ayat? Mula surah mana? Habis surah mana? Ada apa ayat yang ada pada ya ayyuhalladzina amanu yang aku baca ni? Apa maksud dia? Apa Allah hendak? Cari.
So kita termasuk, kerja kita nanti masuk dalam golongan yang beriman. Tuan-tuan, puan muslimin, saya sebut juga, minta maaf saya sebut, Quran dengan kita ni lama ke baru? Bagi saya lama dah. Kenapa saya kata lama? Sebab semenjak lahir Quran kita tahu dah, Quran sama kita dah. Dia ada dah Quran di rumah. Dan umur saya contohlah umur saya 50 lebih dah. Bermakna Quran dengan saya dah 50 tahun. Tapi tak faham-faham juga. Tak faham juga tuan-tuan. Maknanya kita buat apa dalam hidup kita ni? Kita buat apa dengan Quran kalam Allah ni? Sampai tak faham. Hak lagi teruk minta maaf, saya kata minta maaf. Hak lagi teruk baca pun tak boleh. 50 tahun Quran. Hang buat apa dengan Quran? Tuan-tuan Allah sekalian, dikubur satu soalan nanti. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu, panduan hidup kamu? Jawapan diberi ulama adalah Al-Quranu imami. Quran panduan hidup aku. Nak jawab juga mana Quran panduan hidup bila Quran pun tak baca dan Quran tak pernah ambil kisah apa maksud dan makna. Macam mana nak jawab?